Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya dengan berbesar hatinya akan menjelaskan tentang satu tajuk yang mana berkaitan dengan kehidupan selepas mati, agama Shinto. Jadi agama Shinto ini seperti yang kita tahu, agama ini dianuti di sebelah Jepun sana. Jadi saya akan menyentuh tentang aspek roh atau dikenali sebagai aspek kerohanian. Jadi nama diberi Ahmad Ashraf bin Ahmad Effendi daripada kumpulan 6. Jadi seterusnya saya bergerak kepada topik pengenalan tentang agama Shinto dalam aspek roh. Jadi dalam konteks Melayu, roh ini ialah entiti yang terdapat dalam jasad manusia yang mempunyai daya fikiran dan juga perasaan atau kemahuan. Itu untuk manusia dan juga haiwan. Dan ada juga yang tidak mempunyai jasad namun mampu berfikir dan juga berperasaan. Contohnya seperti syaitan, jin dan juga malaikat. Jadi roh ini juga dikiaskan sebagai semangat dan juga jiwa. Jadi untuk poin yang kedua, dalam konteks al-ruh, roh ini dapat menggerakkan sesuatu jasad yang didiami dalam jasad tersebut dan mampu memberikan manfaat kepada pemilik jasad itu. Jadi terdapat dua roh yang boleh dipecahkan, iaitu roh manusia dan juga roh haiwan. Roh manusia ini boleh dikategorikan sebagai entiti-entiti halus dan juga gaib yang mampu mengenali dan juga mampu memperolehi ilmu. Jadi hakikatnya banyak agama yang percaya akan roh ini terpisah daripada jasad seseorang itu apabila sudah tiba waktu matinya. Jadi terdapat sesetengah agama yang tidak bersetuju dalam hal berkomunikasi dengan roh dek kerana roh itu tersebut sudah berada di alam ghaib. Dan juga sesetengah agama menggunakan perihal roh ini dalam upacara penyembahan, contohnya seperti penyembahan roh nenek moyang masing-masing. Jadi ada juga agama yang percaya bahawa roh ini masih lagi hidup di dalam syurga atau di dalam neraka dan juga boleh kembali ke dunia nyata untuk membantu orang yang masih hidup dan mampu mengubah kehidupan dalam dunia nyata. Itu kepercayaan agama masing-masing. Baiklah, saya bergerak kepada isi yang pertama dalam pembentangan ini, iaitu tentang konsep roh atau soul concept. Jadi dalam tradisi amalan masyarakat Jepun ini, tidak asing lagi bagi mereka untuk bercerita dan mengamalkan kepercayaan mereka terhadap kami. Kami di sini boleh didefinisikan kepada dua maksud, iaitu yang pertama bermaksud Tuhan dan yang kedua bermaksud jiwa dan roh. Jadi secara umumnya manusia di dunia ini diibaratkan sebagai dunia dan syurga kecil, dan dalam diri masing-masing terdapat aura semula jadi atau konsep semula jadi yang juga dikenali sebagai Ki, Tao, Buddha dan juga Shin. Jadi terdapat konsep-konsep semula jadi ini adalah disebabkan daripada percampuran awal seperti ajaran Buddha, Confucianism, Taoism dan juga Shintoism. Seperti yang kita tahu pada dahulunya, agama Buddha dan juga Confucianism dan lain-lain telah masuk ke tanah Jepun ini. Jadi dalam kebanyakan konsep yang tercetus, konsep yang ingin saya jelaskan ialah tentang konsep Ki, yang mana diamalkan dalam agama Shinto. Jadi konsep ini ialah suatu perkara yang abstrak yang mempunyai pelbagai hubungan makna seperti jiwa atau roh,
alam, perasaan, mood dan juga kewaspadaan. Jadi pada era Jepun kuno sebelum ini, kepercayaan dan amalan masyarakat Jepun pada waktu itu tidaklah berasaskan konsep ini, namun selepas percampuran yang sebentar tadi saya katakan daripada Buddha, Confucianism dan sebagainya, konsep ini secara perlahan-lahan menjadi pengaruh dalam agama Shinto dan juga agama-agama lain di Jepun. Jadi saya terus bergerak kepada subtopik yang kedua, iaitu tentang roh nenek moyang, ancestor spirit dalam agama Shinto. Jadi dari zaman dahulu lagi, sejak zaman Jepun kuno, masyarakat-masyarakat Jepun ini sudah lama menerapkan kegiatan spiritual, contohnya seperti penyembahan roh ini. Jadi tidak asing lagi bagi mereka kerana dalam amalan mereka juga termasuklah dengan menyembah roh alam seperti pokok dan juga matahari, dan juga menyembah roh nenek moyang mereka masing-masing. Di samping itu, terdapat 3 jenis penyembahan yang dapat saya kongsikan pada kali ini, iaitu yang pertama, penyembahan terhadap alam, yang kedua terhadap tradisi masyarakat Jepun itu sendiri, dan yang ketiga terhadap kepercayaan masyarakat itu masing-masing. Jadi seterusnya ialah tentang agama Shinto yang mengangkat derajat alam dan memelihara alam. Hal ini kerana mereka mempercayai bahawa roh-roh yang telah mati ini, iaitu roh-roh nenek moyang mereka, bersatu atau berada dalam roh pokok-pokok di Gunung Galang sana. Seperti yang tertera di situ, iaitu Kodama, yang bermaksud tempat roh selepas meninggalkan dunia atau dipanggil pohon yokai. Jadi mereka percayai bahawa roh nenek moyang mereka inilah yang menjaga pokok itu, dan di samping itu juga digelar sebagai kami gunung yang menjaga kehidupan keturunan anak cucu masing-masing, sama ada mengalirkan air ke sungai atau ke bandar dan memelihara mereka daripada bencana alam. Itulah yang mereka percaya bahawa penjaga pokok ini ialah roh-roh nenek moyang mereka. Jadi seterusnya kepada kronologi variasi kepercayaan ritual di Jepun. Jadi sebelum abad ke-6, iaitu sewaktu Jepun kuno, agama Shinto atau apa-apa kepercayaan dalam agama Jepun tiada dasar dan tiada dasar. Jadi selepas beberapa tahun itu wujudlah dan lahirlah agama Shinto ini, merupakan antara agama yang terawal berdasarkan kepercayaan dan amalan tradisi masing-masing. Jadi kita terus kepada abad yang ke-6, setelah campur tangan agama lain seperti agama Buddha, telah berlaku penyesuaian antara Shinto dengan agama lain. Jadi justru itulah maka bermulalah pencampuran atau perbezaan agama seperti Buddhism, Confucianism dan Taoism serta Shintoism. Dan sehingga kini, seperti yang kita tahu, asimilisasi kepercayaan ritual ini yang dinamakan Honchi Suiji Kuron, iaitu setelah pencampuran antara agama luar dengan agama dan kepercayaan dalam Jepun. Kemudian gerak kepada subtopik yang ketiga, iaitu pemujaan roh nenek moyang atau ancestor spirit dalam agama Shinto ini. Jadi pemujaan roh nenek moyang masing-masing ini merupakan turun-temurun dalam keluarga masing-masing. Jadi seperti yang kita tahu bahawa terdapatnya upacara tahunan seperti Obon Festival atau Festival Obon yang dilakukan atau diraikan atas sebab ingin mengekalkan hubungan antara roh nenek moyang dengan yang masih hidup, serta memuja nenek moyang mereka yang telah tiada. Jadi dengan adanya upacara Obon ini, makanya terdapatlah ruang dan peluang penganut agama Shinto dalam keluarga masing-masing untuk memuja roh nenek moyang mereka. Jadi pada pandangan majoriti
pengkaji-pengkaji agama Hindu ini, mereka bersepakat dan universal dalam pandangan bahawa roh nenek moyang tersebut kekal dalam dunia ini dan menjaga tanah dan kemakmuran keluarga, iaitu dengan arti kata lain ialah berkhidmat kepada keluarga mereka dan juga tanah atau tanaman masing-masing. Dan juga pendapat ini dikukuhkan lagi dengan didefinisikan sebagai roh nenek moyang ini pulang ke pangkuan keluarga masing-masing sebagai sirih pulang ke gagang. Jadi keluarga ini yang memuja roh nenek moyang mereka dapat pulang ke pangkuan keluarga masing-masing dengan selesa. Jadi dalam agama Shinto ini apa yang dapat saya kongsikan ialah roh ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama roh yang tenang dan yang kedua ialah roh yang tidak tenang. Roh yang tenang ini berpunca daripada ahli keluarga yang memuja dan menjaga hubungan antara roh nenek moyang mereka. Manakala roh yang tidak tenang inilah yang memberikan masalah kepada kehidupan yang hidup dalam dunia ketika ini yang masih hidup. Jadi antara punca yang menyebabkan roh ini tidak tenang ialah yang pertama, amalan atau pemujaan terhadap roh-roh tersebut adalah tidak lengkap. Dan yang kedua, roh-roh tersebut tiada siapa yang memujanya dan hubungan antara roh tersebut dengan ahli keluarga mereka mungkin tidak terlalu akrab dan tidak menjaga hubungan masing-masing. Jadi terdapatlah roh yang tidak tenang ini. Jadi kesimpulan daripada subtopik ini ialah roh nenek moyang tersebut perlu mengekalkan hubungan dan perlu dikekalkan hubungannya dengan diberi tanggungjawab kepada keturunan dan keluarga masing-masing untuk memuja roh nenek moyang tersebut. Hal ini dapat dikukuhkan lagi dengan adanya pelbagai amalan dan upacara terhadap pemujaan roh. Diibaratkan sebagai tanpa nenek moyang tersebut, maka tiadalah keturunan dan cucu-cucu di bawahnya. Jadi seterusnya bergerak kepada subtopik yang keempat, iaitu penjelmaan semula, reincarnation of a soul dalam pandangan agama Shinto, aspek roh. Jadi penganut agama Shinto ini bersepakat bahawa mereka percaya dan mempercayai perkara gaib yang memiliki dua side, iaitu dua belah, yang bermaksud seperti roh yang memiliki roh baik dan roh yang jahat. Jadi roh baik ini dikatakan memberi manfaat dan berkhidmat kepada orang yang masih hidup di dunia. Namun roh jahat ini pula ialah roh yang memberi kecelakaan kepada yang masih hidup serta yang memberi masalah kepada mereka. Jadi roh jahat ini ada diberi nama Aragami dan juga Goryushin. Tapi selalunya disebut dalam Jepun ialah Aragami yang bermaksud ganas dan jahat. Jadi roh ini selalunya bergaduh dan bertelingkah dengan kami, iaitu roh yang baik yang bermaksud Tuhan, dan selalu mereka berdua ini bergaduh dan tidak bersetuju antara satu sama lain. Jadi disebabkan pergaduhan mereka ini yang selalu berlaku, muncullah perasaan gelisah dan gerut dalam setiap manusia yang hidup di dunia dan juga roh-roh yang berkeliaran di sekitar. Sampai begitu sekali aura yang ditunjukkan daripada Aragami dan kami ini. Baiklah, seterusnya pada pendapat penganut agama Shinto, alam dunia dan alam selepas mati ini memang saling berkait, iaitu bagaimana ini berkait ianya dapat dibuktikan dengan penjelmaan semula sesuatu roh tersebut. Jadi penjelmaan semula ini bermaksud roh yang telah meninggalkan dunia ini akan bercantum dengan jasad salah satu keturunannya
dan roh itu akan menjelma dalam jasad yang lain. Jadi di sini penganut agama Shinto sangat mempercayai perkara tersebut, dan jika diberi peluang mereka ingin menjelma semula kerana ingin membantu keturunan-keturunan mereka. Jadi seterusnya ialah tentang Matsuri, iaitu yang bermaksud ketenangan. Roh-roh yang mendapat ketenangan ini adalah daripada keturunan-keturunan mereka yang memuja mereka dan berzikir kepada mereka sewaktu mereka mati dan sewaktu mereka menjadi roh. Jadi inilah kelebihan Matsuri, iaitu memberi ketenangan kepada roh yang telah meninggalkan dunia dan memberi kelebihan kepada mereka dengan roh tersebut dapat menggunakan mata gaib atau spirit eyes, dan juga anugerah keberkatan, iaitu bestow blessings. Jadi berkat ketenangan inilah yang menjadi penyebab kepada roh-roh tersebut dapat pergi ke darjat yang agak tinggi. Dan paling tinggi saya bergerak kepada subtopik yang kelima, iaitu kelahiran semula atau rebirth dalam agama Shinto ini. Jadi masyarakat Jepun atau penganut agama Shinto menolak pandangan bahawa bakal berlakunya kelahiran semula dalam sesebuah keturunan. Berbeza dengan apa yang saya ulaskan dalam slide sebentar tadi, iaitu tentang penjelmaan semula. Kelahiran semula ini tidak sama dengan penjelmaan semula. Seperti yang kita tahu, penjelmaan semula ini ialah cantuman antara roh dengan jasad. Manakala kelahiran semula ini ialah kelahiran roh tersebut dalam jasad yang baru. Jadi hal ini kerana roh-roh tersebut sudah mencapai tahap darjat yang paling tertinggi dan boleh dianggap telah berjumpa dengan roh-roh keturunan sebelumnya di sana, di alam yang lain. Jadi roh-roh tersebut sudah pun layak disembah dan sekaligus telah menjadikan mereka tidak akan lahir ke dunia semula. Itu alasan dan sebab mengapa penganut agama Shinto menolak kelahiran semula. Jadi seperti yang kita tahu, agama Shinto ini sangat banyak kali sedang menerapkan budaya pemujaan, lagi-lagi pemujaan terhadap roh. Jadi telah sampai kita dalam sesi kesimpulan pada sesi pembentangan kali ini. Jadi maka saya ingin simpulkan sedikit terhadap pandangan saya terhadap agama Shinto yang telah dikaji ini. Jadi agama Shinto ini sangatlah menitik beratkan dan menerapkan kegiatan spiritual seperti pemujaan roh. Pemujaan roh ini juga menjadi asas dan dasar dalam pembangunan kemajuan agama Shinto sejak dari dahulu lagi. Jadi agama Shinto ini juga ada campur tangan daripada pihak luar, campur tangan agama serta budaya daripada pihak luar yang telah masuk ke dalam Jepun pada suatu ketika dahulu. Jadi sedikit cadangan daripada saya, iaitu yang pertama, kaji dan selidiklah dahulu sebelum berkongsi dengan yang lain tentang agama-agama yang ada, dan berhujahlah dengan isi yang benar dan tepat. Yang kedua ialah gunakanlah 3 asas metodologi yang tepat ini, iaitu wahyu, akal dan sains. Hal ini kerana hal ini dapat menentukan sama ada ianya betul-betul benar atau palsu. Dengan kaedah inilah kita dapat menentukan yang mana yang hakiki dan yang mana yang palsu. Jadi dari saya, terima kasih.